Okay, so nombor 4 tadi cikgu ada bagi tahu bahawa kalau kita nak asingkan boleh ataupun kita nak terus buat kamera ni secara direct pun boleh, tidak ada masalah. Okay, so dalam kes kita, dalam kes sekarang ni kita buat terus. Okay, so kita teruskan. Okay, so kita teruskan. Jadi kita ada 12 X. Okay, ingat dia punya kuasa tambah 1 bahagi. Okay, so 12X 2 tambah 1 per dengan 2 tambah 1 tambah. Okay, tambah ni ikut je. Okay, so 8X 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 1. So kalau 1 sebenarnya di belakang dia ada X kuasa kosong. Okay, ni apabila nilai apa-apa sahaja nilai, bila kita kuasakan dengan kosong, nilainya sebenarnya adalah bersamaan dengan 1. Okay, so dalam kes kita ini, okay, dalam kes kita ini 1, so kosong, maksudnya sini, kosong tu kita mestilah kena tambahkan dengan 1. So, jadi bahagi dengan kosong, saya terkeluar pula ni. Okey, baik. Saya terkeluar balik. Inilah dia punya apa nama ni, kekurangan kalau internet tak berapa nak. Okey. Okey, baik. So, macam kita dah bincang tadi, so kosong tambah 1. Okey. So kosong tambah 1. Okey, so kosong tambah 1. Dekat sini, di belakang dia adakah kita perlu letak lagi tambah C? Dalam kes ini kita tak payah letak. Sebab apa? Sebab di sini kita memang dah sedia ada nilainya adalah Fx. Melainkan kalau kita tak ada nilai Fx. Okey, barulah kita kena tambah dengan C di belakang. Okey, so dalam kes ini kita tak payah tambah C. Okey, so kita dah habis kat sini, selesaikanlah permudahkan. Jadi 12. Okey, so 12 kita selesaikanlah satu-satu dulu. X kuasa 3 per 3 tambah dengan 8. X kuasa 2 per 2 tambah dengan 1 darab X kuasa 1. So kita akan dapat X kuasa 1 per dengan 1. And then permudahkan mana yang kita boleh permudahkan. Maka kita akan dapat sama dengan, okey, 12X kuasa 3, so kita akan dapat sama dengan berapa? 4X. Okey, kuasa 3. Tambah dengan 8X kuasa 2, 8 bahagi 2, so kita akan dapat sekali lagi 4X kuasa 2. Tambah dengan X. Okey, sekarang ni kita cuba bandingkan. Ini yang kita dapat ini adalah kita punya Fx. Kita cuba bandingkan dengan Fx yang diberi. Okey, Fx yang diberi. Okay, Fx yang diberi adalah sama dengan 3X in bracket. Okey, 2X tambah 1 kuasa 2. Okey, manakala nilai yang kita dapat adalah 4X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tambah X. So berbeza sedikit kan? Okey, so berbeza sedikit. Jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, betul tak saya punya ni? Betul kan? Ke ada salah? Kalau ada salah bagi tahu. Saya takut saya terlepas mana-mana. Okey. So, kita cuba kembangkan yang ini. So, kita kembangkan maka kita akan dapat okey. Saya terkeluar lagi kan? Sekejap asyik masuk terkeluar je ni. Macam mana? Saya punya internet tak berapa nak stabil. Okey, sekejap. Skrin dah dapat belum? Saya share skrin.
Nampak. Tak kan? Tadi kita berhenti dekat 3x in bracket 2x tambah 1 tutup kurungan kuasa 2 kan? Okey, so sekarang ni kita kembangkan, maka kita akan dapat 3x in bracket 4x kuasa 2. Okey, so 4x kuasa 2 kat atas ni. Okey, so kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Ini kita ni lah, buat macam biasalah. 2 kuasa 2, so kita akan dapat 4. X kuasa 2, X kuasa 2 tambah dengan 4X, 2X darab 1 darab 2, so dapat 4X, 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, kemudian kembangkan darabkan dengan 3X kat belakang ni, maka kita akan dapat 3 darab 4 dapat 12X kuasa 3. Okey, tambah dengan 4 darab dengan 3, so dapat 12X tambah dengan 3. So kalau kita bandingkan dengan FX yang kita dapat daripada hasil kamiran tadi, bezanya adalah kat sini, sini adalah 4X kuasa 3, sini 4X kuasa 2, sini adalah 1X kuasa 1X kan. Okey, so bezanya adalah sini 12, sini adalah 4. So bezanya adalah 3. So kalau kita permudahkan semula, kita nak bagi sama dengan ini, maka kita akan tinggalkan 3 dekat luar. So kita akan dapat 4 kuasa 3 tambah dengan 4 kuasa 2. Okey, so 4 kuasa 2 tambah dengan 3 jadi 1x. Sini akan jadi 3x kan? Sebab ni 3x darab dengan 1, so dapat 3x. Okey, so barulah dia jadi sama. So kalau kita perhatikan, bezanya di mana? Bezanya pada 3. Okey, so dekat sini FX kita ni merujuk kepada ini yang kita buat dalam bentuk kamiran tadi. Okey, yang kita buat dalam bentuk kamiran. Jadi A dia tu adalah bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 3. So cari nilai A. So A kita adalah sama dengan 3. Maknanya apa? Selepas kita dah buat sini, kita kena buat perbandingan. Barulah kita akan dapat dia punya hasil. Boleh faham? Okey. Baik, so dalam kes kita ni, nombor 4 ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena faham konsep dia lah. Yang mana FX ni adalah sebenarnya sama. Cuma bezanya adalah pada dia punya pemboleh ubah. Iaitu constant A itu adalah 3. Okay, dalam kes ini sebenarnya A itu wujud. Tapi A itu dia letak di luar. Sebab itu dalam kes ini dia dapat sedikit berbeza lah dengan apa yang kita dapat daripada yang utama tadi. Okay. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 5. Yang terakhir. Soalan nombor 5, dia kata fungsi keuntungan harian daripada jualan tiket bas bagi sebuah syarikat K diberi oleh A. So dia kata A adalah sama dengan 100T kuasa 2 tambah dengan 50T kuasa 3. Dengan keadaan A ialah keuntungan yang diperoleh dalam RM dan T adalah masa dalam hari. Okey, kira kadar keuntungan yang diperoleh syarikat itu selepas 5 hari. So dia nak kadar keuntungan yang diperoleh apabila dia dah mencapai 5 hari tempoh masanya. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey. Fungsi keuntungan. Jika kadar keuntungan itu selepas 5 hari. Maknanya apa? Maknanya kita ganti teruslah kan. T itu dengan 5. Sebab dia kata T itu adalah masa dalam hari. Betul tak? Jadi kita cuba. A sama dengan 100 in bracket T. Selepas 5 hari maknanya 5 kuasa 2. K tambah dengan 50. T sini 5 kuasa 3. Maka kita akan dapat 105 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 2 sama dengan 25 darab dengan 100. Maka kita akan dapat 2,500. Sini 2,500 tambah dengan 5 kuasa 3 bersamaan 125 darab dengan 50. Maka kita akan dapat 6,250. So tambah dengan 2,500 di depan, maka kita akan dapat bersamaan dengan 8,750. Betul ke jawapan dia? 8,750.
Salah. Jawapan dia sini 4,750. Kita dapat berapa? 8,570 kan? Kenapa beza? Sini pula. Sini kan? Okey. 8,750. Jawapan yang dibagi adalah 4,750. So macam mana tu? 100 105 kuasa 2 tambah dengan 50 5 kuasa 3. 8,750. Jawapan dia 4,750. Kenapa tu? Macam mana? Ada yang dapat 4,750. Macam mana dia boleh dapat 4,750? Okey. Kadar keuntungan. Kadar keuntungan. Okey. Okey. Kita silap sikit sebab sini dia guna perkataan kadar keuntungan. Okey, beza kan? Di sini dia bagi kadar keuntungan, tapi dalam dia punya soalan, dalam dia punya kenyataan atas ni dia kata fungsi keuntungan harian. Maknanya apa? Bila kata kadar keuntungan, sebab itu sini kita dapat salah. Okey, sebab apa? Sebab soalan minta lain, tapi yang kita kira ni lain. Sebab itu dia jadi salah. Jadi, bila kata kadar keuntungan, maknanya kadar keuntungan terhadap apa? Terhadap hari. Jadi kita kena kira dA over dt. So kita kira dA over dt maknanya 100 T 2 tolak 1. Macam biasalah. Okey. 2 bawa depan kan? Silap. 100 darab dengan 2. T 2 tolak 1 jadi kuasa 1 lah. Kemudian tambah dengan 50 darab dengan 3 T kuasa 2. Itu 3 tolak 1. So kita dapat 2. Ni 3 tolak 1 dapat 2. Okey. So sama dengan 100 darab dengan 2. Maka kita dapat 200 T tambah dengan 50 darab 3. So kita dapat 150 T kuasa 2. And then baru kita gantikan dengan T iaitu 5 hari. So kita akan dapat 200 in bracket 5 tambah dengan 150 in bracket 5 kuasa 2. So kita kira 200 in bracket 5 tambah 150 in bracket 5 kuasa 2. So kita akan dapatlah jawapannya adalah bersamaan dengan RM 4,750. Okey. So berbeza daripada apa yang kita ada di sini. Sebab ini adalah merujuk kepada fungsi keuntungan. Manakala ini pula merujuk kepada kadar keuntungan. Iaitu dia punya nisbah pembezaan. Okey. Dalam soalan B pula. Dia dah bagi lah. Di sini dia kata diberi bahawa kadar keuntungan jualan tiket bas bagi sebuah syarikat hash. Ni syarikat K. Manakala dalam soalan B ini adalah syarikat hash. Beza sikit. Dia kata kadar keuntungan dia adalah dA over dt bersamaan dengan 30T kuasa 2 tambah 40T. Okey, so syarikat manakah yang memperoleh keuntungan paling tinggi pada hari ke-10? Okey, so pada hari ke-10. Jadi macam mana kita nak tentukan? Okey. So pada hari ke-10 maknanya apa? Kita kena cari dia punya fungsi keuntungan. Sebab di sini dia nak state pada keuntungan, maka kita kena cari dia punya fungsi keuntungan. So untuk soalan B, kita ada dA over dt. Okey. Sama dengan 30T kuasa 2 tambah 40T. Jadi sekarang ni kita nak cari dia punya fungsi. So apa yang perlu kita buat adalah kita bezakan dA. Okey, kita bezakan dA terhadap dt. So kita akan dapat bezakan silap.
kita kamirkan dA terhadap dt, so kita akan dapat kamiran 30T kuasa 2 tambah 40T, okey, terhadap dt. So kita akan dapat sama dengan 30T kuasa 2, so 30, okey, T kuasa 2 tambah 1 per dengan 2 tambah 1 jadi per 3. Okey, tambah dengan 40 T kuasa 1 tambah 1 iaitu 2 per dengan 2. Okey, so teruskan. Maka kita akan dapat 30 bahagi 3, so dapat 10 T kuasa 2. Okey, tambah dengan 40 T kuasa 2 per 2. So kita akan dapat sama dengan 20 T kuasa 2. Okey, so ini dia punya kadar keuntungan. So FA dia lah. Okey, so FA, fungsi untuk keuntungan. So FA dia adalah sama dengan ini bagi syarikat apa tadi? Syarikat hash. Jadi dia nak pada hari ke-10. So pada hari ke-10 berapa dia dapat? So kita tengok. Kira kan. Cuba gantikan. Okey, cuba gantikan T dengan 10. So A dia sama dengan 10 kuasa 2 tambah 20 10 kuasa 2. Okey, ni 2 tambah 1. Ini kuasa 3. Silap. Sini pun kuasa 3. Jadi 10 in bracket 10 kuasa 3 tambah dengan 20 in bracket 10 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat sama dengan 12,000. Okey, ini adalah untuk syarikat hash. Manakala untuk syarikat K, okey, kita guna persamaan ini tadi. Okey, yang ini kan. So kita akan dapat K dia punya fungsi keuntungan dia adalah 100 T kuasa 2 tambah 50 T kuasa 3. So gantikan 100 in bracket 10 kuasa 2 tambah dengan 50 in bracket 10 kuasa 3. Jadi 100 in bracket 10 kuasa 2 tambah dengan 50 in bracket 10 kuasa 3. So kita akan dapat sama dengan 60,000. So sini 60,000. Okey. Jadi antara syarikat hash dengan syarikat K, mana yang lebih tinggi? Syarikat K lah kan, lebih tinggi kan? So maknanya dia punya nilai keuntungan selepas 10 hari adalah syarikat K. Betul lah ni jawapan dia, syarikat K. So cara dia kita kena perhatikan betul-betul apa yang soalan minta. Dalam kes ini tadi cikgu dah tersilap kan? Sebab kat sini dalam salah A dia nak kadar keuntungan. So bila kadar mestilah terhadap apa? Okey. Kadar keuntungan disebabkan dia kira terhadap hari, maka kita tengok bahagi dengan hari. Kalau kata kadar terhadap luas, maknanya terhadap DL. Contoh luas kan. Macam contoh macam itulah. So dalam kes kita yang kedua pula, B ni adalah merujuk kepada apa ni? Merujuk kepada fungsi. Sebab apa? Sebab dia nak nilai keuntungan. Nilai keuntungan syarikat yang tinggi pada hari ke-10. So daripada situ kita kena buat pengamiran. Akhir sekali kita carilah untuk hash, kita dapat pada hari ke-10 jumlah keuntungannya adalah 12,000. Maka untuk syarikat K jumlah keuntungannya adalah sebanyak RM60,000. So yang mana lebih untung? Syarikat K lah lebih untung. Okey, so ada apa-apa persoalan sebelum kita berhenti pada hari ini? Ada soalan? Kalau ada soalan mungkin kita boleh bincang. Kalau tak ada mungkin kita boleh berhenti. Tak ada Okey. So kalau tak ada,
Cikgu nak kamu buka muka surat berapa ni? Latihan formatif 3.2. Okey, latihan formatif 3.2. Muka surat berapa Latihan formatif 3.2. Okey ni. Okey, cuba selesaikan soalan 1 B dan D. Soalan 1 B dan D. Soalan 2 A dan C. Kemudian soalan 4 and then soalan 7 A, C. 1 B dan D, 2 A, C. Lepas tu soalan 4, soalan 7. Okey. So kita ambil yang tu dia dulu. Okey, 1, 2, 4, 7. Okey. Boleh Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, mungkin kita boleh berhenti di sini. Jadi kamu sambung dengan tugasan soalan 1, 2, 4, 7. 1 tu BD, 2 tu AC. Okey? Boleh Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.